Salati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Atta' Al-Iskandari sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kita hikam muka surat 28 baris 3 daripada atas. 28 3 daripada atas. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Maka barang siapa berpegang ia akan Allah, tiada kepada setiap sesuatu, tiada kepada setiap sesuatu bagi keluar ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Dan selagi yang salik itu berpaling ia kepada yang lain daripada Tuhannya, maka tiadalah patut ia bagi kasih akan dia, dan tiadalah ada tauhid yang khalis akan dia. Maka orang yang akil itu, iaitu yang tiada redha ia dalam kedua-dua negeri lain daripada Tuhannya, dan tiada meminta ia lain daripadanya, kerana telah diketahuinya dan telah ditahqiqkannya bahawa tiada di sana melainkan ia jua. Maka yang wajib atas seseorang itu bahawa jangan diangkatkannya akan hajatnya, melainkan kepada yang ia dengan keesaannya. Dan apabila ada pekerjaan seperti demikian itu, maka berkata mu'alif, disambung akan datang, la tarfa'anna ila ghairi hajatan wa muriduha alaika. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung matan hikam yang sebelum ni, iaitu kata musannif, la tata'adda niyatuka himmatika ila ghairi fal karimu la tataqattahul amal. Jadi janganlah kiranya kamu mengangkat cita-citamu itu selain daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak boleh dilangkaui. Maknanya hendaklah kita letakkan hemah kita, cita-cita kita, niat kita, semata-mata apa usaha kerja buat kita kerana Allah Ta'ala, untuk Allah, daripada Allah, dengan Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesuai apa yang kita sebut dalam sembahyang ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku sembah, hanya engkau aku minta tolong. Sesuai juga ikhrar kita dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, urusan hidupku, urusan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian alam, pencipta sekalian alam. Jadi ucapan kita dalam solat ni kita kena realisasikan dalam kehidupan kita
sehari-hari, insya-Allah. Kita buat apa? Kerana Allah, demi Allah. Itu hendaknya macam tu. Baik, syarah dia tu sambung, kata musannif rahimahullah taala, ya, dia kata apa? Maka barang siapa berpegang ia akan Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa berpegang dengan Allah, i'tiqadnya yakin Allah Ta'ala Tuhan dia, apa yang dia buat perintah Allah Ta'ala, jaya tak berjaya dia berpegang kuat kepada Allah, yakinnya tinggi kepada Allah, bertawakul kepada Allah, berpegang pada Allah. Wa may ya'tasim billah, ni ayat Quran. Siapa berpegang dengan Allah, ya'tasim ni pegang kuat. Yang maksudkan pegang kuat ni, pegang tak lepas. Kalau pegang tangan ni, kalau hang tarik luruh daging, dia tak lepas, tinggal tulang pun dia pegang cukup kuat. Itu makna yang berpegang teguh. Wa may ya'tasim billah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kamu dengan tali Allah, pegang kuat-kuat syariat Allah, hukum Allah, pegang kuat-kuat. Siapa berpegang teguh dengan Allah, barang siapa berpegang ia akan Allah, tiada kepada tiap-tiap sesuatu, sesuatu ni syai' lain daripada Allah dipanggil sesuatu. Bila berpegang dengan Allah, dia tidak berpegang dengan sesuatu. Siapa bergantung dengan Allah, dia tak bergantung dengan yang lain. Yang lain itu panggil sesuatu. Orang yang berpegang kepada Allah, yakin kepada Allah, bersandar kepada Allah, dia tak bersandar kepada yang lain daripada Allah. Apa nak kata? Akan sesuatu itu. Dia berpegang kuat dengan Allah Ta'ala. Apa jadi dia? Maka keluar ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, keluar dia daripada barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajak kita begitulah. Dan ketika makna tentera umat Islam di Madinah dikepung oleh tentera-tentera musuh dalam perang Ahzab, kat siapa mereka bergantung? Hanya kepada Allah Ta'ala. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang beriman melihat datangnya tentera Ahzab, pasukan Ahzab, pasukan musuh, ada Quraisy, musyrikin Quraisy sambung dia berkomplot dengan Yahudi, dengan Nasara, dengan puak munafik, bergabung tenaga menyerang Islam. Itu nama tentera Ahzab. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, bila orang beriman melihat orang Ahzab kepung Madinah, yang memisahkan mereka dengan tentera tu cuma parit ya. Sebelum tu Nabi korek parit, mereka nak masuk tak lepas, dihalang oleh parit. Apa kata sahabat? Haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah dan janji Rasul. Allah janji, Rasul janji, orang beriman akan diuji, mereka akan diserang. Bila musuh tu datang menyerang mereka, haza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah janji, yang Rasul janji. Sadaqallahu wa rasuluh. Bedaklah Allah, benarlah Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Maka kata Allah Ta'ala, tidaklah bertambah kepada mereka itu melainkan bertambah iman mereka dan penyerahan diri mereka tu kepada Allah. Mereka bergantung bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mai pakat buat lagu tu dalam menghadapi Covid ni tuan-tuan, bergantung dengan Allah. Macam mana bergantung pada Allah? Di samping kita mengikut SOP yang dikeluarkan oleh pakar-pakar perubatan, kita buka lembaran-lembaran Quran, kita akan dapati di sana tuan-tuan banyak benda yang Tuhan cerita, walaupun tak sebut dengan cara khusus Covid, tapi disebut tentang bala bencana yang akan menimpa umat manusia. Allah sebut dengan jelas,
Allah kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liwuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, berlakulah kerosakan, bala bencana darat dan laut. Seluruh dunia datang bala bencana ni, semua negara kena. Pasal apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Manusia dah lupa Tuhan. Kita boleh buat kajian. Dengar suara azan, berapa orang main masjid? Berapa orang tak main masjid? Kita ni tuan-tuan, jenis main masjid kita rasa ramai dah ni. Tak, jika banding orang yang tak main, lagi ramai tuan. Lagi ramai yang tak main. Yang main tu sikit sangat. Yang lain tu macam tak dengar suara azan. Oh, mungkin dikata mereka semayang di rumah. Tapi kalau kita buat kajian, rupanya ramai orang yang tak pernah semayang tu. Tak jadikan solat itu rutin harian dia. Yang tak semayang juga banyak. Bergaul bebas, minum arak, berzina. Sekarang ni anak luar nikah yang didaftar oleh Jabatan Pendaftaran Negara 500,000. 500,000 tuan. Satu hari, 1 jam, 1 minit, 6 orang anak luar nikah. Manusia dah tak heran dosa pahala, tak takut dah dengan Allah. Kelab malamnya, dengan kelab judinya, genting highlandnya, kelang arak dia. Allah datangkan untuk apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu, supaya Allah nak rasakan apa kesan yang mereka buat. Kesan tangan-tangan manusia. Bila bala mai, tak kira hang baik pun kena, hang jahat pun kena. Bala dia tak kira, siapa pun semua kena. Orang beriman, Allah nak hapus dosa dia, nak bagi pahala. Kalau orang yang tak beriman, Allah nak balakan dia. Untuk apa itu? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali balik kepada Allah Ta'ala. Henti maksiat. Tutup kelab malam, tutup kelab judi, semua ditutup. Bertaubat macam Brunei buat tu. Hari-hari baca Quran, buka TV Brunei, baca Quran tazkirah, baca Quran tazkirah. Tak ada drama-drama mengarut dah, tak ada. Stop semua tu. Di samping ikut SOP ni, yang ni dia buat. Alhamdulillah, Brunei tengok lah ni macam mana. Yasin tiap-tiap malam Sultan Brunei baca Yasin bersama rakyat dia. TV dia duk baca Quran. Kita ada juga TV kita baca Quran, tunggu menteri mati. Menteri mati baru baca Quran. Menteri hidup Quran tak baca. Bilakah masanya kita nak berubah? Cukup-cukuplah. Ini Tuhan bagi pengajaran kepada kita. Bergantung hanya kepada Allah, jangan duk bergantung pada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kita tuan-tuan. Kalau kita makna kata kita cari rezeki, kita berniaga. Maksud berniaga dengan apa? Cari rezeki yang halal. Jangan duk potong kangaroo hantar mai ke orang. Nak makan kangaroo, ekor kangaroo. Kita minta sup ekor, dia bagi ekor kangaroo. Mampu kita. Tapi tak kira halal haram. Bergantung dengan Allah, kita ikut perintah Allah. Untuk rugi, ingat Allah. Kalau untung, Allah bagi rezeki. Kalau rugi, tak apa. Ini rugi, mungkin isu untung. Hati kita sentiasa pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ni tentu kalau ikut kaedah biasa, dia sebut na'budu iyyaka. Kita mengaji nahwu, setiap kataan tu dia ada fa'il, maf'ulun bih. Kalau ikut kaedah tu, jadinya na'budu iyyaka. Na'budu, kami sembah engkau. Na'budu iyyaka, kami sembah engkau ya Allah. Tapi bila kaedah tu terbalik, maf'ulun bih dulu. Iyyaka na'budu, jadi maknanya hanya engkau kami sembah. Kalau kami menyembah engkau, na'budu iyyaka, itu maknanya biasalah. Tapi bila kata ulama, bila dia kaedah tu terbalik, iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, kami tak sembah yang lain. Nasta'inu iyyaka, asal dia lagu tu, kami minta tolong kepada engkau. Kita tak baca lagu tu, kita baca wa iyyaka nasta'in. Jadilah maknanya hanya engkau aku minta tolong.
Hanya engkau aku bergantung. Aku tak bergantung yang lain, bergantung padamu ya Allah. Cari rezeki, hati ingat Allah. Cari rezeki yang halal, tak menipu dalam jual beli. Untung rugi, serah kepada Allah. Kalau untung, alhamdulillah. Kalau rugi, kita sabar. Hari ini rugi, mungkin esok untung. Jadi setiap pergerakan kita, kerja buat kita, bergantung kuat kepada Allah. Kita berjuang, bergantung pada Allah, pertolongan Allah. Inna nasra, sungguhnya pertolongan Allah Ta'ala itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nasra min indillah, sungguhnya kemenangan itu daripada Allah. Ikut macam yang Tuhan suruh, berjuang betul-betul dengan matlamat nak menegakkan hukum Islam. Kalau menang, itu adat berjuang. Yang kita nak, kita dengan Allah tegakkan hukum Allah. Menang kalah cerita lain. Jadi tuan-tuan, apa saja kita buat, pergantungan kita semata-mata kepada Allah, tidak yang lain. Bererti kata bergantung kepada Allah ni tak bergantung pada yang lain. Kalau duk bergayut dengan musuh-musuh Allah, bergayut dengan DAP, itu bukan bergantung dengan Allah. Kita dengan Allah, semata-mata Allah, demi nak menegakkan syariat Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Letakkan matlamat kita yang jelas, semata-mata kerana Allah. Bukan setakat usalli fardal maghribi lillahi ta'ala. Bukan setakat makna kita kata saja aku sembahyang maghrib kerana Allah. Bukan sembahyang saja kerana Allah. Bukan solat saja. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, semata-mata kerana Allah. Bila kita bergantung kepada Allah, bererti tak bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung hati itu, hati sentiasa dengan Allah. Itu maksud kata musannif rahimahullah ta'ala. Itu maksud dia kata, insya-Allah mudah-mudahan barang siapa berpegang ia akan Allah, tiada kepada yang tiap-tiap satu dia kata yang lain tu, maka keluarlah ia daripada barang yang lain daripadanya. Barulah bererti kita keluar daripada yang lain. Lain daripada Allah tu apa dah? Makhluk, syaitan, hawa nafsu dan juga manusia. 4 perkara ni. Kita bergantung kepada dunia. Bergantung pada dunia. Jangan bergantung pada dunia. Bergantung pada Allah. Bergantung pada manusia. Bergantung pada nafsu. Jangan. Pergantungan kita hanya sahaja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang kita buat, insya-Allah. Pasal apa kita bergantung kepada Allah? Sebab Allah Tuhan kita. Dia yang maha kuasa. Dia yang boleh memberi bekas, boleh mendatangkan mudarat dan boleh mendatangkan manfaat. Lain pada Allah tak mampu mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu kita duk baca lepas sembahyang. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma la mani'a lima a'taita, tak ada siapa yang boleh menghalang apa yang kau bagi. Tuhan nak bagi kita kemenangan, siapa tak boleh sekat. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi kalau Tuhan sekat. Yang Tuhan sekat, siapa tak boleh bagi. Yang Tuhan bagi, siapa tak boleh sekat. Kalau Tuhan nak bagi kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam, siapa pun tak boleh halang. Kalau Tuhan nak bagi kita kalah, siapa tak boleh tolong. Yang boleh menolong, yang boleh membantu, boleh menyekat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala radda lima qadaita, tak ada siapa boleh rad, boleh sekat apa yang diqada oleh Allah Ta'ala. Apa yang Tuhan takdir tetap akan berlaku. Tak tahu buat macam mana lah. Tak akan boleh sekatnya apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Orang yang mempunyai kekuasaan tidak boleh memberi sebarang manfaat atau memberi sebarang mudarat kepada kita. Yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat
hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita bergantung dengan Allah Taala. Depan mata kita tuan-tuan, Tuhan tunjuk sejarah jelas. Orang berkuasa, Tuhan boleh bagi jatuh. Yang tak berkuasa, Tuhan boleh angkat. Yang berkuasa, Tuhan bagi jatuh. Yang tak kuasa, Tuhan boleh angkat. Ini kuasa Allah Ta'ala. Jadi, marilah kita bergantung hati kita dengan sekuatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man yaqtasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim, kata Allah. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka Allah akan bagi dia petunjuk atas jalan yang lurus. Hang pegang yang lain, hang sesat. Hang pegang Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan berada jalan yang lurus, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Berarti dia nak bagi tahu kita, maksud berpegang teguh kepada Allah ni tak berpaut pada yang lain daripada Allah. Kita kena bersandar dengan Allah, jangan bersandar yang lain. Yang lain tu semua lemah, kan? Macam kita ada apa? Kita ada pokok pisang. Pokok pisang kita, tuan-tuan, dia bila keluar buah-buah dia berat. Tentu kita nak sokong dia. Tak sokong dia, dia terbalik. Kayu penyokong tu kena kuat sungguh. Kalau kayu penyokong tu reput, dengan pisang-pisang terbalik, dengan kayu terbalik. Lain daripada Allah, semua reput, semua lemah. Buat apa kita bergantung dengan manusia? Setengah orang dia duk rasa kuat, bergantung dekat orang. Kali kau tu jatuh, dengan dia jatuh. Tidak? Banyak ada orang jadi macam tu. Dia berniaga, tak bergantung pada Allah. Dia tangkap kontrak sana sini, bergantung dengan orang yang berkuasa. Sampai masa orang kuasa tu jatuh, dengan dia kali jatuh. Tidak? Macam kita, tuan-tuan, kita buat kerja betul kerana Allah. Kita tak terlibat dengan rasuah. Siapa naik pun naik pergi. Kita sikit tak, ya kan? Kita tak pernah buat salah. Kita bergantung dengan Allah, kan? Kita sentiasa merasai Allah melihat kita, kan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Paling kurang kita sentiasa merasai yang Allah sentiasa melihat kita. Walaupun cara tersembunyi, terang-terang, kita tak berani rasuah. Berapa tahun? Lama, 30 tahun lebih kita merintah Kelantan. Kita mendidik, kita dididik. Yang Allah sentiasa tengok kita, kita tak ambil rasuah. Naiklah siapa pun, kita beli apa, kita tak salah. Ni dia rasa dia kuat, terlibat dengan rasuah. Sekali jatuh kerajaan dia, mula penin. Penin lah. Kita tak apalah, kita memang duk besok masuk tahanan, besok masuk penjara, tak kisah. Mereka ni mana pernah masuk penjara. Dia takutlah nak masuk penjara. Jadi oleh itu, tuan-tuan yang nomor sekalian, kita bergantung dengan Allah, insya-Allah. Siapa naik-naik pergi, kita peduli apa? Sebab kita tak ada salah apa-apa. Kita didik jiwa kita macam tu. Bukan kerana orang, Allah tengok kita. Allah tahu apa kita buat. Hang terlepas mahkamah dunia, mahkamah akhirat tunggu satu lagi. Nak lari mana? Fa aina tazhabu? Hang nak lari mana? Sebab itu kita disuruh betul dengan Allah. Jaga diri elok. Kerana tempat pergantungan kita hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya-Allah. Dan selagi yang saling itu berpaling ia kepada yang lain daripada Tuhannya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang lari daripada peringatanku Al-Quran, hidup dia sempit. Si salik, dia tak boleh berpaling. Tahu salik? Salik ni orang yang berjalan, yang berjalan kepada Allah, nak bertemu dengan Allah. Kita ni salik lah ni, kita sedang berjalan. Siapa yang salik? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa nak bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dalam keadaan yang Tuhan redha kita. Kita nak bertemu besok di akhirat dengan Allah Ta'ala dalam keadaan Tuhan sayang kat kita, Tuhan kasih kita, Tuhan redha kita. Macam mana kita nak buat? Falyamal amalan salihan. Naklah mengerjakan amalan-amalan soleh.
Dalam ibadat, luar ibadat, dia dengan amalan-amalan soleh. Bukan sembahyang je amal soleh, meniaga pun amal soleh, berhubung keluarga di rumah dengan anak isteri pun dengan cara amal soleh. Menguruskan apa pun dengan amal soleh. Takdir kita jadi pemimpin, kita jadikan makna tugas kepimpinan itu sebagai amal soleh, mengikut apa yang Tuhan atur. Dalam keadaan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyungutui Allah, syirikkan Allah dalam ibadat tu dengan sesuatu. Buat kerana Allah, bukan kerana yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu cara kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha. Kalau tuan-tuan ambil tarikat apa nama Syatariyah, ada doa diajak oleh Tok Guru tarikat. Antara doanya berbunyi, Allah maj'al khaira ayyamina, Allah maj'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik hari aku ini, di mana hari aku bertemu Engkau ya Allah, wa anta radin anna, dalam keadaan Engkau redha ke aku. Kita minta pada Allah sungguh-sungguh supaya kita ni bertemu dengan satu hari yang amat mengembirakan kita, menjadikan hari itu kita paling gembira. Hari apa? Yauma nalqa wa anta radin anna, hari aku bertemu Engkau ya Allah dalam keadaan Engkau redha kepada aku. Tuhan redha kita hari itu. Bila Tuhan redha kita, Tuhan sayang kita, Tuhan izinkan kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hari itulah hari yang paling gembira kepada kita. Allah izin, Allah anugerah kita boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok Allah tuan-tuan, Masya Allah, nikmat syurga dah jadi kecil, bidadari kecil, semua ni kecil. Nikmat melihat Allah tu nikmat yang paling besar. Siapa ada? Orang yang Allah redha, orang yang Allah kasih, dapat melihat. Kalau Nabi Muhammad 20 sentiasa dapat melihat wajah Allah. Nabi Ibrahim sentiasa dapat melihat wajah Allah. Mereka Khalilullah, Habibullah. Mudah-mudahan kita juga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tanda kata Tuhan kasih kat kita tuan-tuan, kata Tok Guru saya, di dunia ni Allah jadikan kita kasih kepada ibadat, suka kepada ibadat, kasih pada masjid, kasih sembahyang berjemaah, kasih nak baca Quran, kasih nak berzikir, kasih nak bersedekah, kasih nak berjuang dan berjihad. Kita pula kasih kepada Allah. Pasal apa? Kerana tuan-tuan, kita tak boleh beribadat melainkan dengan anugerah daripada Allah Ta'ala. Yang kita boleh main berjemaah ni anugerah Allah, kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Kata oleh Muhammad, qul bi fadlillah, ini semua dengan anugerah Allah. Kita boleh main berjemaah, anugerah Allah. Boleh mari masjid, anugerah Allah. Boleh mengajak mengaji, anugerah. Semua ni pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah. Allah sayang, Allah bagi hamba dia, makna kata menyibukkan diri dengan ibadat. Kalau Tuhan tak sayang kat kita tuan-tuan, Tuhan sibukkan kita dengan dunia tak habis-habis. Dengan dunia, dengan benda-benda mungkar, benda-benda maksiat, tu alamat dan tanda Tuhan tak sayang kat kita. Bila kita boleh buat ibadat ni, tanda Tuhan sayang. Tambah boleh berjuang, ini tanda Tuhan sayang. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan, Tuhan kata, sungguhnya Allah kasih pada orang yang memperjuangkan Islam dalam keadaan saffan, berjuang berjamaah. Kita lebih duduklah jemaah Islam, boleh berjuang. Ini alamat Tuhan sayang kat kita. Tanda-tanda kita dapat melihat Allah dah ada ciri-ciri sikit-sikit. Perkuatkan lagi, perteguhkan lagi, sambil berjuang, berjihad, beribadat, bergantung hati dengan Allah. Bolehlah tuan-tuan kita makin sembahyang tahajud tengah malam. Antara amalan yang cukup hebat, bangun malam. Ini semua fadilatnya cukup besar tuan. Mencerahkan nikmat
kubur kita besok, memudahkan kita melintas siratal mustaqim di akhirat besok, memudahkan kita berhadapan dengan soalan muka nakir besok. Masya Allah tuan-tuan. Allahu Akbar, kita angkat tangan. Hati duk rasa, ya Allah, tak boleh nak angkat tangan ni, ya Allah, kalau kau tak izin. Tuan-tuan bangun seorang diri merasai yang kita boleh angkat tangan ni semata-mata anugerah Allah, kasih sayang Allah. Hati niat usalli sunnatat tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Tajak aku semayang sunat tahajud 2 rakaat, tak boleh nak lintas hati ni melainkan dengan izin Allah. Qul bi fadlillah, kata oleh Muhammad, ini semua anugerah Allah. Wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah kita boleh bangkit. Allah bangga hamba dia ni. Allah panggil malaikat, "Oi malaikat, mai sini, hang tengok lu hamba aku. Sanggup tinggal tempat tidur dia, selimut dia, tempat pembaringan dia. Dia bangkit sembahyang semata-mata kerana aku." Tuan-tuan ingat ni semua bercerau ayat mata. Itu baru takbir sampai salam, tuan-tuan fikirlah. Rokok kita merendah diri. Kalau Tuhan tak izin rokok, aku tak boleh rokok. Tak boleh nak kata subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tuan-tuan tidak, tuan-tuan sujud, masya-Allah. Tuan-tuan rasa terbayang, tuan-tuan sekalian, kita letak muka kita tempat kita pijak. Tempat kita pijak, kaki semua orang pijak masjid ni. Kita letak muka kita yang paling mulia ni di atas tempat orang pijak. Kita menghina diri depan Allah. Kita rasa kita hina sungguh-sungguh. Sampai nak sampai salam tu, ya Allah, bukan senang tuan. Kita dapat kemanisan, kelazatan dalam ibadat. Kita bertakarub, musyahadah dengan Allah dalam ibadat. Jadi si salik orang yang buat ibadat ni, untuk mencapai tahap keimanan, kesempurnaan iman yang bersungguh-sungguh ni, bagi mereka itu, kata Tok Syekh kita ni, selagi yang salik itu berpaling kepada yang lain daripada Tuhannya, orang yang beribadat kalau paling ke lain, biasanya paling ke lain ni paling pada dunia. Tapi ada juga tuan-tuan sekalian, ulama-ulama sufi, dia kata berpaling ke lain termasuk berpaling kepada syurga. Buat ibadat kerana syurga. Boleh tak buat ibadat kerana syurga? Buat ibadat kerana ndak pahala, boleh tak? Bagi kita boleh lah, tapi pokok tu dia kata tak boleh. Kalau boleh, tuan-tuan, usalli fardal isya'i 4 raka'atin lil jannah. Saja aku sembahyang isyak kerana syurga. Ada orang sebut begitu? Tak ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil jannah. Boleh? Menunjukkan syurga tu rendah. Allah Ta'ala bila sebut syurga, dia masih baharu. Kita beribadat semata-mata kerana Allah. Tok guru saya kata kita beribadat kerana Allah, syurga Tuhan bagi saja. Kita ni contoh, tok guru saya kata, kita ni kahwin dengan anak orang kaya. Orang kaya ni bendang 50 kelung. Orang kaya ni main Minang, dia ni orang kampung, miskin. Tapi rajin pergi masjid. Orang tua ni tengok, aku berkenan lah budak ni. Pak Mentua duduk main masjid, tengok budak tu. Tengok kelakuan dia, Allah, tengok perempuan pun tutup mata. Budak ni, dia kata bagus sungguh. Semawa, saya ni orang miskin, cik. Tak apa, aku dah buat menantu. Kahwin lah. Pak Mentua dia 50 kelung. Dia sedar diri dia miskin. Tumpang rumah Pak Mentua. Pak Mentua dia ada traktor. Traktor tuan-tuan, traktor tanah masa dulu serelung RM70 lah, tak tahu. 50 kelung tuan-tuan bayang. Kalau agak minta kat Pak Mentua boleh tak? Pak Mentua serelung 70. Kalau 50 kelung 3,500. Mana ada duit? Boleh tak menantu minta kat Pak Mentua 3,500? Pasal apa Pak Mentua tak boleh bagi? Dekat orang lain pun dia boleh bagi. Orang main kubota tanah dia boleh bagi duit, takkan menantu minta tak bagi. Tapi menantu ni tak diramak nak minta. Dia betul-betul kesian kat Pak Mentua. Pak Mentua dia tak ada anak lelaki.
Anak perempuan seorang tu lah. Dia buat kerana pak mentua. Buat dengan ikhlas. Lama-lama pak mentua perhati. Jujur sungguh menantu aku ni. Bertahun-tahun tak pernah merengek. Buat tak ada masa muka. Buat elok. Ikhlas. Satu hari pak mentua dia jumpa. Mak, puak nak cakap sikit kat hang ni. Awak apa? Esok hang tak usah turun bendang. Kita pergi alus ustaz. Buat apa? Kita pergi jabat tanah. Buat apa? Aku nak bagi tanah ni kat hang semua. Nak tukar nama hang. Hang paduklah baik-baik laki bini anak sini. Pak ni dengan mak ni nak pergi duduk pondok. Nak buat ibadat. Bila pak mentua sayang, bendang dia bagi saja. Tiap. Allah Ta'ala sayang kat kita. Alah syurga. Apa dah. Tuhan boleh bagi tuan. Baik itu buatlah ibadat kerana Allah Ta'ala. Ia akan apa? Kita baca suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan di dunia ni Allah Ta'ala itulah. Maliki Yaumiddin, itu Malik pada hari agama. Tuhan juga, Tuhan Raja di hari akhirat. Dunia Tuhan Raja, akhirat Tuhan Raja. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah. Siapa yang Tuhan bagi dia makna sayang kepada dia, dunia dia bagi, akhirat dia bagi. Baik tu tuan sekalian, buatlah ibadat kerana Allah Ta'ala. Jangan letak niat yang lain daripada Allah. Kita tak boleh kau ustaz. Syurga pahala boleh. Itu bagi orang mubtadi. Mubtadi ni budak tadika. Anak kita mengaji pasti umur 6 tahun. Kita kata apa? Mat, awak habis. Ada tetamu mai, gula habis. Hang pergi beli gula sekilo. Pak bagi hang upah RM1. Pergi beli gula sekilo, pak bagi upah RM1. Ini budak-budak teratu lah bagi upah. Mat, hang hafal berapa juzuk dah mat? Tanya umur anak kita 9 tahun. Duk hafal Quran. Baru 9 juzuk habis. Kalau hang sampai 10 juzuk, pak bagi hadiah. Hang nak hadiah apa? Nak batikal. Nak kita kata nak batikal. Sampai 10 juzuk kita beli basikal kat dia. Betul tak? Pasal apa? Anak kita tu sekolah rendah, umur muda. Tapi kalau anak kita keluar universiti, janggut pun ada. Misal janggut umur 20 lebih. Buat PhD pula tu. Habak Mamat, awak ada tetamu mai. Jadi hang tolong pergi beli gula, pak bagi hang RM1. Mat kata apa? Pak aku buat tu baik awak. Jadi Allah Ta'ala menawarkan pahala syurga ini kepada hamba-hambanya yang mubtadi. Bagi hamba-hambanya yang tinggi tuan-tuan, dia buat ibadat bukan kerana syurga, bukan kerana itu, kerana ini, semata-mata kerana Allah Ta'ala. Apa maksud kerana Allah? Menjunjung perintah Allah. Nak menzahirkan rupa perhambaan diri kepada Allah Ta'ala. Nak bertakarrub kepada Allah. Nak menuntut kasih sayang Allah. Nak mencari redha Allah Ta'ala. Itu maksud kerana Allah. Cubalah kita pertingkatkan. Kalau dulu kerana syurga takut neraka, up sikit kita punya cita-cita tu. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila si salik ni berpaling ke lain daripada Allah, maka keluar ia dia. Selagi salik itu berpaling ia kepada yang lain daripada Tuhannya, maka tidaklah patut ia bagi kasih akan dia. Bila orang tu berpaling daripada Allah Ta'ala, tak patut ni tak layak. Ia makna kata dikasih oleh Allah Ta'ala. Tak dapat kasih sayang Allah. Jadi kita beribadat menuntut kasih sayang Allah. Itulah tarbiyah Nabi kepada para sahabat. Mengajak mereka kenal Tuhan sampai peringkat kasih kepada Allah. Allah kata apa? Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi safwan. Allah kasih pada orang yang berjihad di jalan Allah. Pasal apa? Orang berjihad, berperang ni, itu jalan mudah untuk dia mati. Bila orang tuan-tuan kasih kepada seseorang, apa dia nak? Tentu nak berjumpa. Tuan-tuan sayang dekat isteri tuan-tuan. Tuan-tuan tak balik dah sebulan. Pasal PKP ni.
Jadi apa yang tuan-tuan sayang, apa tuan-tuan nak? Yang paling tuan-tuan kasih, nak bertemu dengan isteri tuan-tuan. Tidak? Bila kasih mesti rindu. Bila rindu mesti nak jumpa. Kita kasih kepada Allah, kita nak bertemu dengan Allah, tapi kita tak boleh jumpa Allah Ta'ala melainkan kita mati. Al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Sebab itu para sahabat dia sebut perang, berlumba-lumba mereka itu untuk pergi perang. Kerana itulah jalan terdekat untuk mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati sebagai syuhada, mati syahid. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Nak bertemu dengan Tuhan mesti mati. Mati yang dicita-cita oleh para sahabat iaitu mati syahid. Jadi untuk menuntut kasih sayang Allah ni, perbetulkan niat kita dalam seluruh gerak kerja kita semata-mata kepada Allah, sampai kita rindu dan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah bertemu dengan Allah. Tapi kalau berpaling yang lain, dia tak dapat kasih Allah. Dan tiadalah ada tauhid yang khalis akan dia. Dia tidak mencapai tauhid yang khalis, tauhid yang betul-betul ya tuan-tuan, bersih, jernih. Iaitu makna kata tauhid kita ni betul-betul mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah sampai peringkat matlamat ibadat semata-mata kerana Allah, bukan kerana itu, bukan kerana ini, bukan kerana dunia dan akhirat. Kerana dunia kita tahu dah, dunia pangkat, duit ringgit, itu kerana dunia semua orang tahu. Tapi kerana akhirat, nak jadi wali, tu tak kena lagi tu. Aku ibadat nak jadi wali, boleh jalan atas hayat, boleh terbang di udara, tu pun tak kena. Kerana nak syurga, bagi ahli sufi yang tinggi makam, dia kata ni pun tak kena lagi. Yang sebenar-benar kena semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak menuntut kasih sayang Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Angkat sikit lagi, bagi tinggi. Itu dia. Selagi kerana yang lain tak layak, tak patut ia mendapat kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Tok Syekh gini, tauhid dia belum khalis. Maka orang yang akil itu, akil ni orang yang berakal, yang sempurna akal dia, orang yang sempurna iman dia dengan Allah Ta'ala. Siapa dia? Telah tahqiqkannya bahawa tiada di sana, dia kata, melainkan ia jua. Tak ada lain melainkan Allah. Di sana tak ada lain, Allah Ta'ala. Di sini pun tak ada lain melainkan Allah. Di sana, terutama di sana, kita masuk kubur, siapa dengan kita? Duduk di dunia bergaya sana, bergaya sini, orang semua kenal kita. Masuk kubur, kita dengan siapa? Kita dengan Allah. Duduk dalam kubur berapa ribu tahun, kita dengan Allah. Siapa nak tolong kita kalau bukan Allah? Siapa nak bantu kita kalau bukan Allah? Masa itulah tuan-tuan, baru kita nampak Allah amat perlu bagi kita. Baik itu bagi dunia kita buat persiapan, tempat bergantungan kita semata-mata Allah. Allah nak tolong aku mesti betul-betul mengabdikan diri semata-mata kepada dia. Belum cerita bangkit pada kubur, di padang mahsyar, huru hara. Siapa boleh tolong kita kalau bukan Allah? Timbang dosa pahala, lintas siratal mustaqim, siapa boleh bantu kita kalau bukan Allah Ta'ala? Oleh itu, marilah di dunia ni kita letakkan pengharapan kita, berpegang sungguh-sungguh hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah aku sembah ya Allah, hanya engkaulah aku minta tolong. Yang boleh tolong aku hanya engkau ya Allah, boleh bantu aku hanya engkau ya Allah. Dan kita nampak pertolongan Allah amat luas, terutama ketika kita beribadat. Yang boleh bantu aku hingga aku boleh buat ibadat Allah, yang mengeluarkan aku daripada jalan yang tak betul kepada jalan yang betul, semuanya Allah. Kita usaha didik keluarga kita, anak kita, hingga anak isteri kita jadi baik, ni pun Allah. Kalau Tuhan tak tolong, tak boleh tuan-tuan. Zaman akhir zaman ni masalah cukup banyak tuan. Nabi sebut dah, badiru bil a'mal fitanan ka qita'al lailil muzlim.
Bersegeralah buat amal sebelum datangnya fitnah. Fitnah tu datang macam gelap gelita, malam gelap gelita, sampai kita tak kenal mana hak mana batil. Ulama-ulama yang jujur dikecam, dihina hari-hari. Orang yang terlibat dengan rasuah, kafir, menentang Islam, diangkat, dipuja, dipuji. Orang yang tak ada ilmu habis tersesat sampai tak kenal mana betul, mana salah, mana baik, mana buruk. Yusbihur rajul mu'minin wa yamsi kafiran. Berpagi-pagi orang mereka beriman, petang-petang kafir. Wa yumshi mu'minan, makna kata berpagi-pagi petang-petang beriman, pagi-pagi kafir pula. Bertukar-tukar pagi kafir, pagi kafir, kafir pagi. Aduh tuan-tuan sekalian. Lagi kita nak bergantung kepada Allah, nak selamatkan anak kita, diri kita, keluarga kita daripada pengaruh-pengaruh dajjal yang akan keluar ni. Bila lagi masanya? Tambah sekarang ni amat perlu dan penting sangat kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita merayu sungguh-sungguh, tolonglah. SOP apa buatlah, tapi tolong jangan tutup masjid. Ni dah tempat mana dah hati masyarakat. Ni hati masyarakat. Masjid ni, Nabi SAW dan para sahabat bila datang bala, ributlah, topallah, hujan lebat, gerhana matahari pekat, lari main masjid, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat SOP, buatlah apa pun, SOP buatlah, kita ikut. Tapi tolong jangan tutup masjid. Ini tuan-tuan, hati-hati umat. Sinilah tempat datangnya rahmat Allah, pertolongan Allah, semua turun di masjid. Kita hidupkan masjid, berlindung di masjid, minta berdoa pada Allah di masjid. Masjid ni masjid ni tempat sujud, isim makan. Asalnya masjid, tapi orang sebut selalu masjid lah, sebab Quran bersebut masjid. Masjid ni tempat sujud, tempat orang merendahkan diri kepada Allah. Bila tuan-tuan, bila orang tu letak muka dia ke lantai ni, itulah waktu yang paling dekat dia dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana masjid ni tempat orang letak muka ni di atas lantai ni, inilah tempat yang paling dekat kita dengan Allah. Yang amat diharapkan doa kita dimakbulkan oleh Allah. Minta Allah angkat balik Covid ni. Susah tuan-tuan, kesian tengok peniaga. Hari tu ni meniaga tak boleh pakai di kedai, kena bungkus. Tuan-tuan tahu macam mana pendapatan dia, lari cukup jauh. Dia ada anak, ada keluarga, nak bayar hutang kereta, sewa rumah. Aduh, pening kepala kita. Cukuplah ya Allah, setahun kami kena dia teruk, ya Allah, angkatlah cepat-cepat. Kalau kita terus meneruskan maksiat, seolah-olah kita cabar Allah. Alah, sikit tak heran 5,000. Alah, bak kecil. Seolah-olah macam tu lah kalau kita nak meneruskan maksiat kita. Bagi tanda kita tawaduk, merendah diri kepada Allah Ta'ala, minta doa ke Allah, minta tolong Allah angkat tu. Hidupkan masjid. Saya merayu sangat pada pihak berkuasa. Apa jadi pun, pihak yang terutama, pihak berkuasa agama, tolong jangan tutup masjid. Ini hati ummah, hati masyarakat, hati umat Islam. Tempat turun rahmat yang paling diberkati oleh Allah dalam kawasan ni, Kelang Lama ni, masjid tempat yang paling dirahmati, diberkati, disayangi, diredai oleh Allah, masjid. Kami di Perak tuan-tuan, kemarin hari tu 40 orang masjid. Lah ni kalau masjid besar macam masjid daerah 250. Kalau masjid biasa ni 120. Dibenarkan jemaat di mana-mana surau boleh buat, di pejabat boleh buat jemaat kalau tempat tak cukup. Tak apalah, jangan tutup, sudahlah kan? Buka masjid, ikut keluasan masyarakat. Kita pula yang main masjid ni jaga SOP. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi apa nama masjid punya kluster masjid kan, tak ada lagi. Makna kita cukup patuh dengan SOP ni, kita cukup patuh. Di samping kita SOP, kita makna kata bergantung hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jumpa dalam kitab Hikam ni, kata Syekh Hikam ni, Ibn Atha'illah, yang meletakkan dia saja boleh angkat. Siapa letak Covid? Allah. Allah saja boleh angkat. Lain pada Allah tak boleh angkat. Yang boleh mengangkat Covid ni hanya Allah Ta'ala. Berarti kita berdoa pada Allah Ta'ala sungguh-sungguh.
minta pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kan? Kita tak bergantung pada yang lain. Ya. Inilah kata Tok Syekh kita. Sikit lagi. Dalam dua negeri ini tidak ada yang diradai bagi orang yang berakal itu, iaitu yang tiada diradai, tiada redha ia dalam dua negeri ini lain daripada Tuhan dia. Orang yang berakal, akal sebenar, yang dia redha, yang dia suka, yang dia bergantung, dia berharap semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal macam tu. Ya. Dan tiada meminta ia lain daripadanya. Dia tak minta lain daripada Allah Ta'ala. Bergantung hati minta kepada Allah, insya-Allah Allah tolong. Yang lain tu minta jugalah. Minta cara itulah. Kalau dia tak ada duit, dia minta pinjam. Orang bagi pun tak apa, tak bagi pun tak apa. Kalau orang bagi, Allah yang gerakkan hati kawan dia bagi dia pinjam. Kalau tak bagi, Tuhan juga. Jadi dia tak ada masalah. Kerana tempat bergantung dia semata-mata kepada Allah Ta'ala. Kerana ia ketahui, telah diketahuinya dan telah tahqiqkannya bahawa di sana lain selain ia, tiada di sana melainkan ia jua. Di sana tak ada lain melainkan Allah Ta'ala. Terutama di akhirat, siapa nak tolong kita kalau bukan Allah? Dalam kubur, siapa nak bantu kita kalau bukan Allah Ta'ala? Daripada dunia sampai akhirat, tempat bergantungan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Maka yang wajib atas seseorang itu bahawa jangan diangkatkannya akan hajatnya melainkan kepada yang esa dengan keesaannya. Jadi segala hajat kita minta kat Tuhan, insya-Allah. Tuhan makbul. Kan? Tuhan makbul. Kita bincang dah kan itu bab minta-minta ni. Kalau tak bagi hari ni, masa akan datang. Jangan jemu meminta. Kadang-kadang kita minta tak bagi, minta tak bagi. Allah suka dengar kita merengek-rengek. Duk minta tengah malam tu Tuhan suka. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bila hamba aku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, jawab olehmu Muhammad, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku perkenankan doa orang meminta ketika dia meminta. Tapi kita minta tak dapat, minta tak dapat. Tuhan seronok tengok kita duk minta tu. Kalau aku bagi sekali lagi yang tak minta dah. Tuhan suka kita duk merengek-rengek, merayu-rayu, meminta-minta, merendah diri. Tuhan suka. Kadang-kadang dilambatkan perkenan doa kita kerana Tuhan suka tengok kita duk merengek tu. Tak bagi tu ada hikmah dah. Kita berjuang dah 60 tahun tak menang-menang lagi. Cuma dapat apa negeri je, tak dapat Malaysia lagi. Ada hikmah dia. Kita minta Tuhan tak bagi. Kalau Tuhan bagi kat kita, tuan-tuan bagi cepat, mungkin kita tak menghargai kemenangan itu. Banyak kawan-kawan kita bila menang, tuan-tuan sekalian, diguna kemenangan itu untuk mengkayakan diri, anak beranak dia, kaum kerabat dia. Dia bukan nak guna kemenangan itu nak membela bangsa dia, agama dia, nak mendaulatkan syariat Allah. Tuhan lambatkan kemenangan supaya kita menghargai makna kata kemenangan itu. Macam orang tua kita dululah, tuan-tuan, main bugak tanah kan lah. Beralatkan kapak, jenso mana ada. Pakai kapak. Saya tahulah, saya dengan pak saya tebang satu pokok besar, tuan, seminggu baru tebang. Besar punya pokok, seminggu baru tebang. Lepas tu nak katam, bukan kerja dah. Dapat sekeping tanah 2 ekar, pecah habis tangan ni. Kita nak pergi ke laut, kita nak buat ni, makan nasi yang garam ya tuan. Masa tu dapat kerajaan bagi geran 2 ekar tanah, punya sayang tuan-tuan. Susah macam mana tak jual dia sayang, menghargai susah payah dapat tanah tadi ni. Mati-mati pak boleh ke anak tak
tak rasa susah buat tanah, bugak tanah. Tak dan kering tuan-tuan, tanah kubur tak dan kering, duk basah lagi, lego dah. Pasal apa dia lego? Dia tak merasai susah payah dapat tanah. Begitulah tentang perjuangan Islam ni. 60 tahun berapa orang mati, kita yang dah terkorban. Dr. Burhanuddin Helmi, Profesor Profesor Zulkifli Muhammad mati kena langgang. Samad Gol dipukul kapak kecil. Cikgu Tahrim Adun Perleh ditembak mati di rumah dia. Osman Talib di Lubuk Merbau. Ustaz Balin Libya di Mamali 14 orang syahid. Berapa ramai mati. Kami di Perak terkorban. Tuan Haji Zubir terbunuh menjelang pilihan raya 1999. Berapa banyak orang mati. Nak cerita kena tangkap, Masya Allah, masuk ISA berapa ramai orang 4. Yang kena cikgu kena tukar pergi pulau-pulau Sarawak berapa ramai. Bini tukar sana utara, laki tukar selatan, sengsara hidup akibat perjuangan Islam. Bila Allah bagi kita kemenangan, kita cukup sayang kerana kesusah payah kita tu. Barulah kita akan menghargai kemenangan itu untuk betul-betul mendaulatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hikmah Allah lewatkan kemenangan untuk kita. Doa kita Tuhan lambat-lambatkan makbul. Tuhan dengar, bukan Tuhan tak dengar, Tuhan dengar, tapi Tuhan lebih tahu. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kamu tak suka, kamu benci itu baik untuk kamu. Ada hikmah di sebaliknya. Jadi kita faham begitu. Tuhan tak buat kerja sia-sia. Semua ada manfaat. Kita yang nampak tak ni. Saya hari tu tuan-tuan bawa kereta. Sampai saya nak pergi Ustaz, umar mak mentua saya. Sampai tang exit, dekat nak sampai exit Gurun, isteri saya kata, abang, kita keluar kot ni kot. Awak nak beli jagung lah bang. Dekat Gurun kan ada jagung. Alah, hampa ni leceh lah. Orang nak cepat tak pergi jagung lah pak. Tapi ikut cakap bini, tak cakap bini dia marah pula. Keluar beli jagung. Dah keluar beli jagung, nak patah balik Lebuh Raya segan lah. Terus jalan lama. Saya buka radio Kedah. Satu pelanggaran telah berlaku berhampiran dengan berhampiran tempat jagung ni lah, yang Gurun punya tempat rehat tu, melibatkan 21 kenderaan. Akibat pembakaran sekam padi, menyebabkan asap dia tutup Lebuh Raya. Dia bakar sekam padi, bakar padi punya ni jerami. Asap dia pergi ke Lebuh Raya. Tak nampak jalan. Hal lagak aku, lagak 21 kereta. Saya tengok time tu tuan-tuan, betul-betul time aku tadi. Nanti baik apa suruh aku keluar beli jagung. Kalau tidak aku berkena. Kenalah kita lagak orang lagak kita belakang. Depan kemik, belakang kemik. Teruk kan. Jadi mana lepas ni cerita dia. Allah nak selamatkan kita daripada kemalangan, keluar beli jagung. Tak sia-sia, ada saja hikmat dia. Begitulah Allah lambatkan kemenangan kita ni. Hikmat dia besar tuan, banyak hikmat dia. InsyaAllah Tuhan latih kita dulu jadi menteri Ustaz. Peganglah menteri kelapa sawit, peganglah dulu menteri alam sekitar, menteri undang-undang. InsyaAllah lepas ni naik lagi kan? Pelan-pelan insya-Allah. Setelah kita berkemampuan semua zahir dan batin, percayalah tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji. Allah akan beri kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam seperti mana yang Allah janjikan kepada mereka dalam Al-Quran. Ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Antara janji Allah, satu benda yang kamu paling suka, iaitu pertolongan Allah, datangnya pertolongan Allah dan kemenangan yang hampir. Ini janji-janji Allah kan. Sebab tu sabar kan, insya-Allah redha dengan takdir Allah, insya-Allah akan datang makna kata kemenangan yang Allah janji. Hilang kabus, nampaklah dia di hujung terowong sana ada cahaya-cahaya yang akan makna kata memandu kita ke arah kebenaran itu insya-Allah. Jangan ragu-ragu dengan janji-janji Allah Ta'ala. Buat kerja kerana Allah. Jadi yang wajib atas orang itu bahawa
Jangan diangkatkan akan hajatnya, melainkan kepada yang esa. Siapa tak? Tuhan yang esa, dengan keesaan dia. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Kita bergantung dengan Tuhan tu. Allah, qul huwallahu ahad. Kata olehmu Muhammad, i'tiqad olehmu Muhammad, bahawa Allah Ta'ala Tuhan kamu tu Tuhan yang esa. Tuhan inilah kita bergantung hati dalam kita buat kerja-kerja Islam, insya-Allah. Dan apabila engkau ada pekerjaan seperti yang demikian itu, maka kata mu'alif, insya-Allah, lepas tu dia akan sambung, la tarfa'anna illa ghairihi hajatan wa muriduha alaika. Ni kita semua akan datang lah, tuan-tuan, tanda lah situ, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunduk ni, saya nak sampaikan satu tip lah, tuan-tuan, info untuk kita berhadapan dengan COVID ni. Selain berdoa pada Allah Ta'ala, antara amalan-amalan yang cukup baik, tuan-tuan amalkan habatus sauda. Banyak, selalu makan habatus sauda, jangan tinggal. Makanlah 2 biji pagi, 2 biji malam, bersama-sama madu. Madu ni tuan-tuan bawa balik rumah, isteri tak marah. Madu asli. Madu satu lagi saya tak tahu lah. Kan? Sebab Nabi kata setiap penyakit ada ubat, melainkan mati tak ada ubat. Makna COVID pun ada ubat. Sebab baik ubat ialah apa? Habatus sauda. Itu satu hadis. Ada hadis yang menyebut tentang kelebihan madu lebah. Makanlah tuan-tuan habatus sauda dan madu lebah. Kemudian saya dapat input, tuan, info daripada Facebook, daripada seorang DSP polis. Dia dah pencen, masa dia kerja dulu, dia buat benda ni dan dia bagi minum kepada anggota-anggota polis. Alhamdulillah, terhindar daripada COVID. Yang pertama, kalau kita belum kena, tak kena apa-apa lagi ni, tuan-tuan amalkan serai sebatang. Lepas tu tuan-tuan, kalau India panggil donim, kalau kita panggil do mambu, yang do campak-campak kan, ambil 3 helai. 3 helai do mambu, sebatang serai, setubit garam, tuan-tuan rebus. Buatlah macam ayak ni, buat 3 gelas, jadikan 2 gelas atau segelas setengah. Minumlah tuan-tuan, insya-Allah. Kalau COVID mai pun dia tak lekat. COVID ni kalau dia tekat kita pun, kalau kita ketahanan kita kuat, imuniti kita kuat, dia dalam masa 14 hari dia tak pergi ke orang lain, dia habislah. Jadi amalkan tu. Kalau takdir jolok-jolok telinga hidung ni nampak positif, swab jolok telinga hidung semua mulut kan, dia cek dia kata positif. Ni amal gitu juga, cuma tambah serai sebatang jadi 2 batang. Daun nim tadi, daun mambu tadi, daripada 3 batang jadi 3 helai, jadi 6 helai. 6 helai daun mambu, 2 batang tuan-tuan serai halia besar ibu jari ni, halia. Lepas tu apa yang buat laksa tu apa? Bunga kantan. Sebatang. Bunga kantan batang, daun mambu 6 helai, serai 2 batang, kemudian halia sebesar ni, lepas tu garam secubit. Tuan-tuan rebus, minum air, insya-Allah. Kalau ada COVID, insya-Allah. Ni tuan-tuan boleh amal lah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi sebelum saya beredak ni, cuma saya ada nak promosi sikit malam ni. Pertama, buah ulu. Mereka ramai cerita buah ulu ni, tuan-tuan saya tak buat, isteri saya tak sempat buat dah buah ulu. Pasal anak saya, dia ajak anak saya hafal Quran. 4 orang anak dia ajak sendiri. Jadi pada pagi sampai malam tak habis tugas dia mengajak. Jadi tak ada nak buat buah ulu. Saya ambil buah ulu daripada pondok tu, dekat Parit Panjang sana. Kawan kita buat buah ulu. Jadi saya rasa-rasa lebih kurang buah ulu saya agak lah. Dia kata Ustaz Siddiq, buah ulu dia tu ceramah tu keras, tapi buah ulu dia lembut. Ni pun sama lah, lembut roba tu lah. Tuan-tuan boleh lah. Saya rasa tu saja kot untuk malam ni. Terlajak masa sikit, minta maaf lah. Ya, tak lajak, tak sampai hajat dia kita tu nak cerita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.